Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Michelle Bamuel, pelajar Universiti Malaysia Sabah yang sedang menuntut pengajian di bawah Fakulti Psikologi dan Pendidikan di bawah program Pendidikan TESOL. Pada hari ini akan memberikan sedikit perkongsian tentang ilmu alam sekitar di bawah subjek UL 02302 Kelestarian Alam Sekitar yang dipimpin oleh pensyarah Dr. Abdul Khair Badu Aziz. Tajuk perbincangan saya pada hari ini adalah tentang perubahan iklim. Perubahan iklim bermaksud peningkatan atau penurunan unsur-unsur cuaca dan iklim yang disebabkan oleh faktor fizikal dan juga faktor manusia. Suhu dunia telah menunjukkan peningkatan yang ketara sejak kebelakangan ini. Sejak abad ke-19, minimum suhu permukaan bumi yang telah meningkat daripada 0.5 darjah Celsius kepada 1 darjah Celsius. Pada masa akan datang, ia telah dijangka bahawa minimum suhu permukaan bumi dijangka akan bertambah dari 1.2 darjah Celsius kepada 5.6 darjah Celsius. Perubahan iklim global ini sudah semestinya disebabkan oleh pertambahan gas-gas rumah hijau. Apa itu gas rumah hijau? Gas-gas rumah hijau adalah seperti karbon dioksida, metana, CFC dan sebagainya. Gas-gas rumah hijau tersebut akan membentuk selimut yang tebal di ruang atmosfera bumi yang membenarkan kemasukan gelombang matahari tetapi menghalang, memantul dan menyelerakan gelombang matahari tersebut di permukaan bumi. Halangan daripada lapisan-lapisan gas ini akan menyebabkan permukaan bumi menjadi panas dan akhirnya berlakunya pemanasan global. Oleh itu, mari kita lihat apa itu rumah hijau. Apa pula kesan rumah hijau? Apa itu rumah hijau? Rumah hijau juga dipanggil sebagai rumah kaca, iaitu bangunan yang dirancang untuk melindungi tanaman lembut atau di luar musim daripada sejuk atau panas yang berlebihan. Biasanya rumah hijau ini terdapat di negara 4 musim. Fungsi rumah hijau adalah untuk memerangkap haba dari cahaya supaya tumbuhan dapat tumbuh dengan pesat walaupun berada di kawasan yang bersuhu rendah. Sekarang, mari kita kaji apa itu kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau berlaku apabila sebahagian sinaran inframerah yang dipantulkan oleh bumi diserap oleh gas-gas rumah hijau, terutama karbon dioksida. Gas ini telah memerangkap sinaran tersebut lalu memancarkan ke permukaan bumi sebagai haba atau bahang yang akan memanaskan kawasan yang berhampiran dengan bumi. Seperti yang kita tahu, kesan rumah hijau ini adalah disebabkan oleh dua jenis punca, iaitu satu adalah faktor fizikal dan seterusnya adalah faktor manusia. Mari kita lihat apakah punca-punca kesan rumah hijau berdasarkan faktor-faktor tersebut. Faktor fizikal iaitu kekurangan tumbuhan. Kawasan yang kurang tumbuhan umumnya akan berlaku peningkatan gas-gas rumah hijau di atmosferanya. Tumbuhan menggunakan gas-gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida di udara untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Kekurangan tumbuhan akan menyebabkan kepekatan gas tersebut bertambah di atmosfera bumi. Gas tersebut akan membentuk lapisan pada lapisan stratosfera bumi lalu menghalang bahang bumi daripada keluar ke ruang angkasa. Bahang akan disebarkan berhampiran permukaan bumi dan keadaan ini menggalakkan berlakunya pemanasan global. Fenomena alam semula jadi seperti letusan gunung berapi juga menjadi punca kepada pertambahan gas-gas hijau di atmosfera. Letusan gunung berapi akan menghasilkan habuk dan gas-gas yang kemudiannya berada di ruang atmosfera bumi dalam tempo yang tertentu. Habuk dan gas-gas tersebut menghalang dan menyerap bahang yang melaluinya. Kesannya, berlaku halangan dan pembebasan semula bahang secara perlahan-lahan dan menyebabkan berlakunya pemanasan global. Selain daripada faktor fizikal, faktor manusia juga menjadi punca kepada kesan rumah hijau.
Penggunaan bahan api fosil untuk kenderaan dan industri perkilangan seperti petroleum dan arang batu menghasilkan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida, metana dan sebagainya. Gas-gas rumah hijau tersebut membentuk lapisan pada ruang atmosfera bumi yang membenarkan bahang matahari masuk tetapi menghalang dan memantulkan semula bahang bumi tersebut ke permukaan bumi yang akan menyebabkan suhu sekitaran permukaan bumi menjadi tinggi. Selain itu, aktiviti pertanian juga boleh menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau yang membawa kepada pemanasan global seperti aktiviti pembakaran sisa pertanian dan penyemburan racun serangga. Pembakaran sisa pertanian yang dilakukan secara besar-besaran seperti yang dilakukan di Kepulauan Sumatera sebelum aktiviti penanaman semula dijalankan. Gas karbon dioksida yang terhasil melalui kegiatan pembakaran terbuka akan membentuk lapisan pada lapisan stratosfera bumi lalu menghalang bahang bumi daripada keluar ke ruang angkasa. Bahang akan disebarkan berhampiran permukaan bumi dan keadaan ini akan menggalakkan berlakunya pemanasan global. Akhir sekali adalah penggunaan bahan-bahan CFC iaitu klorofluorokarbon. Peningkatan penggunaan bahan-bahan yang menghasilkan CFC seperti penggunaan alat penghawa dingin, peti sejuk, bahan-bahan berasaskan aerosol dan sebagainya dapat meningkatkan CFC di atmosfera bumi. Kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa satu molekul CFC menyumbang kira-kira 15,000 kali ganda berbanding satu molekul karbon dioksida. Kesan rumah hijau ini telah menyebabkan pemanasan global. Oleh itu, ia telah memberi impak kepada 3 jenis, iaitu alam sekitar, hidupan dan juga manusia. Mari kita lihat apakah impak-impak tersebut. Pertama sekali adalah kesan kepada alam sekitar fizikal, iaitu pencairan ais kutub dan kenaikan aras laut. Pemanasan suhu global akibat kemasukan sinaran ultraungu yang berlebihan akan menyebabkan pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan. Pencairan ais kutub secara besar-besaran ini akan memberi impak yang besar terhadap alam sekitar. Pencairan ais ini akan menyebabkan kuantiti air laut akan bertambah. Pertambahan air laut ini akan menyebabkan kawasan-kawasan pinggir pantai yang rendah akan tenggelam dan meningkatkan kadar hakisan di kawasan pinggir pantai. Seterusnya adalah fenomena banjir besar. Pemanasan global akan menyebabkan kadar sejatan air permukaan meningkat. Sejatan yang tinggi menyebabkan banyak uap air akan naik ke atas lalu membentuk awan dan seterusnya akan menghasilkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat ini akan menghasilkan banjir besar iaitu memberi kesan buruk kepada manusia, hidupan dan juga alam sekitar. Seterusnya, kesan kepada hidupan. Pertama sekali adalah kesan kepada ekosistem akuatik. Pemanasan global akibat kesan rumah hijau akan menyebabkan kematian dan kemusnahan fitoplankton di laut seperti alga. Kepupusan fitoplankton menyebabkan rantaian makanan ekosistem akuatik terputus, lalu menjejaskan sumber makanan hidupan laut termasuklah ikan. Apabila sumber ikan pupus, manusia akan kehilangan sumber protein yang merupakan sumber makanan utama. Pemanasan global turut memberi kesan kepada ekosistem daratan. Pemanasan yang berlebihan ini akan menyebabkan tumbuhan mengalami kerosakan DNA, pertumbuhan terbantut, menjejaskan proses pendembungaan dan menghasilkan benih yang kurang bermutu. Kesannya, tumbuhan akan mati dan keadaan ini akan menjejaskan ekosistem daratan. Dan akhir sekali ialah kesan kepada manusia. Suhu yang tinggi turut memberi kesan kepada kehidupan manusia seharian. Suhu yang tinggi menyebabkan manusia akan berpeluh dengan banyak. Keadaan tersebut mengganggu tumpuan dan keselesaan manusia. Proses penghidratan berlaku ke atas tubuh manusia. Keadaan ini akan menyebabkan badan manusia kehilangan air yang banyak dan mengganggu kesihatan manusia. Seterusnya, kita telusuri pula bagaimana untuk mengatasi pemanasan global. Langkah ini terbagi kepada 2, iaitu langkah perundangan dan juga langkah bukan perundangan.
kaedah perundangan dan kaedah bukan perundangan. Contoh kaedah perundangan adalah memperketat dan melaksanakan undang-undang dan peraturan yang sedia ada seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 untuk mengawal pencemaran udara dan pembakaran sampah secara terbuka. Manakala bagi kaedah bukan perundangan adalah seperti mengekalkan dan menanam semula tumbuhan. Tumbuhan dapat mengurangkan kepekatan gas karbon dioksida, kesannya suhu permukaan bumi menjadi lebih rendah. Bukan itu sahaja, dengan menggunakan bahan api yang bersera alam dapat mengurangkan kesan rumah hijau, begitu juga dengan mengadakan kempen kesedaran melalui media massa, risalah tentang mengurangkan pembakaran terbuka, penggunaan polisterina dan sebagainya.